Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wal hayatu, artinya hidup. Bermula hakikat hayat itu satu sifat yang wujudiyah, lagi qadim, berdiri ia dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya la tata'allaqu bi syai'in, artinya dan iaitu tiada ta'alluq ia dengan sesuatu, hanyalah ia mengesahkan barang yang berdiri dengan idrak, bahawa ia bersifat dengan dia. Maka iaitu ilmu dan sama' dan basar dan seumpama segala sifat idrak itu, segala sifat yang lain daripada segala sifat seperti kudrat dan iradat. Dan bermula ini ta'rif muhtamal, bahawa keadaannya bagi hayat yang qadim, bagi hayat yang qadim saja, dan iaitu yang munasabah pada tempat ini, dan muhtamal bahawa keadaannya bagi tiap-tiap satu daripada hayat yang qadim dan hayat yang baharu. I'lam, ketahui lemu bahawasanya hayat yang baharu itu lain daripada nyawa. Maka bukan nyawa itu hayat, dan bukan hayat itu nyawa, kerana terkadang didapat orang yang hidup dengan tiada nyawa, maka sungguhnya telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hayat pada kebanyakan daripada jamat, dan menjadi mukjizat bagi seorang nabi atau karamah bagi seorang wali dengan tiada nyawa, seperti kayu yang memberi salam atas Nabi SAW, dan batu yang membaca tasbih pada tangan Nabi SAW. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia pula, ihsan dia, masih memberikan kelangsungan hayat pada kita. Alhamdulillah. Dia beri kita nikmat Islam sejak lahir lagi, dan dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita anggota yang sempurna, akal yang sempurna, bermacam-macam apa yang ada kat kita sekarang, semua daripada kurniaan dia. Melihat kita, mendengar kita, kupayan kita, jantung kita boleh berdegup, darah boleh mengalir, buah pinggang, otak, mata, telinga, mulut, air, kelenjar air liur, semua apa badan kita, sistem saraf. La ilaha illallah, tiadalah yang mentadbir mengurus kita melainkan Allah. Kita tak campur tangan pun, tambah pula faktor-faktor pengurusan dalaman kita kan, perut, hati, jantung, pankreas, tak pernah kita usik pun. Semuanya semata-mata tadbiran Allah Ta'ala. Allah la Rabbi wa Rabbul Alamin, Allah la Rabbi wa Rabbul Alamin, Allah la Rabbi wa Rabbul Alamin. Dialah takbir aku, dialah takbir sekalian alam, dialah takbir aku, dialah takbir sekalian alam. Yang ini adalah bab iman yang wajib sentiasa hidup dalam diri kita
dengan hidupnya dan banyak zikir kita, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illallah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Mudah-mudahan dijadikan kita orang yang hidup batin kita, hati sanubari kita. Adapun hidup jasad memang hidup dah. Syukur kita limpah kurnia Allah Ta'ala, diberi kita hidup hati dan perasaan. Perasaan kita ada kesedaran pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan, kelapangan masa, minat yang berterusan untuk berada dalam majlis umpama ni. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. Seterusnya kata dia wal hayatu. Sambungan kita bab hayat pula. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Artinya terjemah hayat ni hidup. Baik. Apa maksud hidup? Tarif hidup atas nama ni sifat Allah Ta'ala. Hakikat hayat tadi dengan mengenai ta'rif hayat, dia satu sifat. Bila sifat ni sifat yang qaim bizat lah. Dan sifat dia atas nama ma'ani dia sifat wujudiyah. Sifat thubutiyah. Dia sifat wujudi. Dia ialah jenis maujud, kan? Macam mana sabit zat macam tu, sabit sifat hayat di zat. Lagi pula qadim. Dan atas kata hayat ni sifat, berdiri ia hayat ni pada zat Allah Ta'ala. Maksud berdiri tu sabit, sungguh. Tak boleh dinafi dengan hukum akal. Akal tak boleh menafikan sabitnya hayat pada Allah Ta'ala. Pasal mana mungkin dia yang jadikan sekalian makhluk ni, tapi hayat ternafi pada dia. Tak masuk akal. Subhanallah. Kan? Orang bodoh faham macam tu. Sedangkan mana boleh nak ada segala sifat kesempurnaan, melainkan punca untuk ada sekalian sifat-sifat kesempurnaan ni mesti datang daripada hayat. Itu sikitlah kepada dalil tu. Asal definisi Allah Ta'ala memang sabit pada dia sifat hayat. Betul, Allah hidup. Iza sabata lahul hayah fahuwa hayyun. Hayyun tu sifatu musyabah bismil fa'il. Dia dengan mana? Isim fa'il. Jadi Allah Ta'ala dialah Tuhan yang hidup. Yang hidup. Iza sabata lahul hayah fahuwa hayyun. Jadi bahasa-bahasa Arab tu ambil sama. Hayyun. Asal fi'il madhi dia hayya, yahya, hayatan, fahuwa hayyun, fahuwa hayyun. Wa dzaka mahyiyun. Amar ihi, hayya, yahya. Kalau yahya bukan ihi, sorry. Hayya, yahya, ihya. Ihya, hiduplah kamu. Hiduplah kamu. Baik. Itu sikitlah tasrif itu. Selesai. Ta'rif hayat. Wahiyya la tata'allaqu bi syai', artinya dan iaitu hayat ni tiada ta'alluq ia hayat dengan sesuatu. Satu-satunya sifat ma'ani yang tak ada ta'alluq hayat. Kalau itu hayat ni atas kata tak ada ta'alluq, dia tak ada ruang lingkup dia, skop dia, view dia, fokus dia. Cuma sifat hayat memang sabit ke Allah Ta'ala. Pasal apa kata gitu? Yang dia kata tak ta'alluq hayat ni dengan sesuatu, dan hayat ni hanyalah ia mengesahkan barang yang berdiri dengan idrak. Hayat ni satu sifat yang kalau nisbah kaedah berfikirnya, kenapa sabit sifat hayat? Kerana mana mungkin Allah dia hidup, astagfirullah, dia ni kuasa, dia ada kehendak, dia ada ilmu, tapi masa yang sama dia mati. Mana boleh lah. Betul? Kalau tak mati, apa yang nak mengesahkan, menyebabkan adanya kudrat, ada iradat, ada ilmu, ada sama, ada basar, ada kalam? Mestilah yang mensabitkan dan mengesahkan
segala sifat kesempurnaan ni adalah dengan sabitnya hayat pada Allah Ta'ala. Satu hayat ni, kalau perhati sikit tu, yang hayat tak ada takluk. Ada. Pasal dia sifat yang tak dapat tidak. Orang waras mesti mensabitkan dengan tengok makhluk faham Allah Ta'ala kuasa. Tengok makhluk faham Allah Ta'ala mestilah ada kehendak. Memang maksud dia yang buat keputusan jadikan satu. Lagi, tentulah sabit pada Allah Ta'ala. Kalau dah sabit kehendak dia, tentulah ada ilmu dia. Dengan ada ilmu dia lah baru ada keinginan dia nak buat makhluk. Dan bila dah sabit kudrat iradat ilmu, tu hayat macam mana? Takkan dia mati. Jadi hayat ni atas huraian ulama ambil faham daripada seluruh dalil-dalil nas yang ada. Hayat ni apa? Hayat adalah sifat yang mengesahkan untuk mengesahkan sabitnya segala sifat-sifat kesempurnaan pada Allah Ta'ala. Macam tu faham hayat. Mudah je, tak susah. Jadi ia hanyalah untuk mengesahkan barang yang berdiri dengan idrak. Masuk berdiri ni sabit dengan idrak. Cuma dia ada istilah situ sikit. Jadi hayat ni adalah sifat tak dapat tidak masih disebah pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala ni bukan saja dia hidup, dia juga kuasa, dia juga mendengar, dia juga melihat. Segala sifat kamalat kat dia. Oh, kalau segala sifat kamalat kat dia, dia menghidupkan kita, takkan kita hidup dia mati. Subhanallah, subhanallah. Itu kata hukum akal tu, akal tak boleh terima, akal tak boleh terima. Dan kalau kata dia mendengar, takkan dia mendengar tapi dia mati. Kalau melihat, takkan dia melihat tapi dia mati. Takkan dia berkata-kata tapi dia mati. Bodoh apa fikir macam tu? Betul? Dah Allah Ta'ala berkata-kata, tentu dia hayat. Mesti dia hidup. Mesti dia hidup. Jadi asal dan sebut, bila dia mendengar, dia melihat, itu atas sifat idrak, tentu sabit hayat. Itu yang bahkan bukan saja sama basar, kalam, bahkan segala sifat kamalat Allah Ta'ala, dengan itu sempurna idrak dia. Allahumma salli wa sallim ala. Maka selayaknya pada dia sifat hayat. Mana boleh dinafi sama sekali. Ya. Atas kaedah nak bagi ingat ke orang Ta'ala jalan zikir ni, tengok je makhluk. Apa dia? Makhluk dan Allah berpisah tiada. Makhluk, Allah yang bagi jadi makhluk. Allah bagi jadi aku. Hadirkan dalam hati perasaan memang Allah Ta'ala ni hidup. Dialah yang hidup dengan aku. Yang tu yang bangun tidur ya. Ahyana alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik. Jadi sifat hayat ni mengesahkan segala sifat kamalat yang berdiri dengan idrak. Bahawa ia bersifat. Jadi apa dia idrak ni? Yang tu nak syarah idrak lah. Bahawa bersifat dengan dia, maka iaitu ilmu. Sama. Pasal apa ada sabit? Dan apa yang mengesahkan sabit ilmu dan sama pada Allah Ta'ala? Hayat. Hayat. Bahasa dia macam tu lah. Itu yang nak ambil faham. Pasal khasnya nak faham tahu tentang tak ada takluk. Bahayat ni nak hadam tu nak bagi faham tentang tak ada takluk. Allah Ta'ala dia ilmu, dia sama, dia basar, tentulah ada hayat. Takkan dia ada ilmu tapi dia mati. Benda apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi setiap yang ada idrak boleh bercakap, tentu dia hidup. Setiap yang melihat yang ada idrak, tu istilah Arab dia idrak, tentu dia hidup. Setiap yang dia boleh bergerak, ni atas kita sebut prinsip, setiap yang boleh bergerak, tentu dia hidup. Tentu dia hidup.
Baik, jadi atas nak sebut segala sifat-sifat yang kita dah faham, sama, basar, kalam, itulah atas istilah, antaranya istilahnya sifat idrak tu, umum makna sifat idrak. Kerana itulah sabit Allah Ta'ala mesti ada hayat. Baik. Mana dia tadi? Jadi seperti seumpama segala sifat idrak itu, jadi seumpama sama, basar, kalam ni, segala yang sifat yang lain daripada segala sifat seperti kudrat dan iradat. Pendek kata dia, segala sifat yang sabit di zat, dan sifat tu kita belajar dah, prinsip dia mesti sifat kamalat umum dia. Secara tafsir kita belajar sifat tu, kalau sifat khas ma'ani 7. Allahumma salli wa sallim ala. Apa nak sebut tadi? Segala sifat kamalat Allah Ta'ala tentulah takkan sabit melainkan sabit hayat. Sekali lagi sebut macam tu. Nak menunjukkan kata hayat, dia sifat nak mengesahkan segala sifat yang dengan itu sabit kamalat pada Allah Ta'ala, hayat. Akal tak boleh terima segala sifat kamalat tu sabit melainkan sabit hayat dulu. Ya. Satu, kalau di sebuah kitab, ada kitab sifat ma'ani ni dia tak mula dengan kudrat. Ya. Dia tak sebut atas tertib kita wujud kidam baqa' mukhalafah lil hawadis qiyam bi nafsi wadaniyah, kita kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu memang kita dengar daripada kecil lagi. Tapi ada ulama dia tak tulis dan tak dia susun mengikut tertib ta'akul kudrat dulu. Tak. Tapi dia letak hayat dulu. Memang ada kitab tu. Tapi saya tak ingat kitab. Lama tak peduli beli kata kitab-kitab ni. Kitab ulama yang dalam sifat 20 ni, atas sifat ma'ani ni, sifat yang mula-mula sekali disabitkan adalah hayat. Satu lepas daripada wadaniyah, bukan kudrat, tapi lepas wadaniyah, hayat. Susun pun atas kaedah penakkulan akal aja. Pasal apa? Atas kita bicara Allah Ta'ala memang sabit zat dia kodim, zat dia baqa', zat dia tak hajat pada sesuatu. Oh tu, zat ni macam mana? Tentulah dia hidup, takkan mati. Pasal bermula untuk boleh dengan itu ada segala sifat kesempurnaan setelah sabitnya zat. Tentulah setelah sabitnya zat untuk ada segala kesempurnaan lain, mestilah dia bermula dengan hayat. Mesti bermula dengan hayat. Mesti hidup. Baby baru lahir, kalau tak hidup macam mana? Tanam je lah. Dah tak hidup, tak seimbang lah bab akal, bab fikir, bab melihat, mendengar, bab gerak. Siapa? Hayat pun tak ada. Bumi lah. Kita kalau tak hidup macam mana? Boleh melihat, boleh mendengar, boleh bercakap. Sama kat soalan. Nak buat apa kalau dah tak hidup? Tanam lah, buat busuk lah. Buat busuk lah. Itu yang boleh mendengar ni siapa? Tentulah sabit hayat. Tu. Nak cerita tu. Atas sekuens berfikir, tertib ta'akuli dia, itu yang ada sebagai ulama disusun macam mana? Terbalik lah. Hayat, ilmu, iradat, kudrat. Lepas tu baru sama, basar, kalam. Kita kudrat, iradat, ilmu, hayat. Tentu, ini depan 4 tu terbalik. Ada ulama susun macam mana? Hayat. Lagi? Payah sangat ke dia orang ni nak sebut apa dia? Mula-mula apa? Hayat, ilmu, iradah, kudrat. Kita belajar yang lepas tu macam apa? Tengok makhluk. Nampak makhluk dulu kan? Nampak hayat dulu?
Yang nampak. Yang nampak makhluk dulu lah. Bila nampak mesti faham apa? Mesti ada kuasa yang membuat. Satu yang kudrat dulu. Pandang pada sudut tu lah. Mesti kita tengok makhluk, terfikir apa tu? Kuasa dia buat ni. Faham kuasa dulu. Satu kebanyakan dan atas tertib yang selalu kita jumpa, kudrat, iradat, ilmu, ayat. Jadi dia susun tu ke belakang. Maksud apa? Mana boleh sabitnya kuasa, melainkan walaupun ada kuasa untuk bagi ada, mesti ada kehendak dia yang memang dia nak bagi jadi dengan kuasa yang ada pada dia baru jadi. Itu yang lepas kudrat, iradat. Bila dah sabit iradat, Allah Ta'ala ada kehendak. Agak-agak sabit tak ilmu. Orang tak ada ilmu, dia tak akan ada kehendak. Betul dah sabit Allah Ta'ala ada kehendak. Mestilah sebelum ada kehendak ada ilmu dulu. Orang tak ada ilmu tak ada kehendak. Ya. Betul orang tak ada ilmu tak ada kehendak. Boleh faham saya sebab apa? Boleh? Ada kehendak. Soalan takbir tu. Ada kehendak jadi Perdana Menteri? Tak ada? Maksud apa? Boleh jadi Perdana Menteri? Tahu nak jadi Perdana Menteri nak buat apa? Tak ada kehendak. Tu tanya saya, nak jadi Perdana Menteri tak? Saya tak ada kehendak juga jadi Perdana Menteri. Buat apa nak mampus? Cari beban. Macam mana pun kalau orang bagi lah jadi Perdana Menteri kan? Saja nak sebut lah. Saya tu bukan angan-angan dengar saya nak sebut. Saya nak cerita berfikir Orang bagilah, agak-agak saya terima. Kenapa saya terima? Memanglah cerita orang bagi. Tapi pasal saya tahu saya nak buat lagu mana, saya barulah akan terima. Kalau saya terima benda yang saya tak kerti buat, tak ada beban, lepas tu dia kalah, tak ada kerja, cari kerja, kata perak. Boleh, faham? Bagi seorang awet kahwin, nak kahwin nak? Nak? Tak apa? Sebab seronok boleh nak pergi makan apa? Pasir? Kerja tak ada? Kemahiran apa ada? Boleh mancung simen? Boleh? Boleh plaster? Boleh bertukang? Bagi makan rendak boleh lah. Takkan itu je. Contohlah contoh. Saya nak cerita apa ni? Nak cerita apa? Saya nak cerita apa ni? Saya tanya-tanya macam tu, saya nak tanya apa? Ada ilmu, ada kehendak tau. Ada ilmu, baru ada kehendak. Orang ada ilmu, baru ada kehendak. Kerajaan ni, ada tak dia ada kehendak nak laksanakan Islam? Pasal apa? Tak ada ilmu, semua bodoh. Ui, sedap bodoh. Kalau orang ada ilmu, ada faham macam tu, mula-mula kau dapatlah tampuk pemerintahan. Contohlah, buat apa? Kita mula-mula sekali, kalau kita ada, ni kita hidup ni, dah ada hidup, nak susun nak buat apa? Tengok ilmu apa yang ada kat kau. Kalau ilmu kau ada ilmu agama, kau akan susun hidup kau cara agama. Kalau tak ada ilmu agama, bangun pagi buat apa elok? Bangun pagi buat apa elok? Bukan kira sembahyang subuh, bukan cerita nak sembahyang, bukan cerita nak mengaji. Mana lagi tak ada? Bukan cerita nak mengaji, untuk cerita apa elok? Bangun pagi cari apa elok? Menterkedarah dulu Kenapa tak ada kehendak nak ngaji? Kenapa tak ada kehendak nak solat? Mengapa tak ada kehendak nak zikir? Mengapa tak ada kehendak nak selawat? Apa pasal? Tak ada ilmu, tak ada kehendak. Mula kau tengok hak ni lekang, cabut. Agak-agak ada perasaan nak repair.
Orang nak ada repair ni siapa? Orang ada ilmu baru tu. Sayang lah. Aku repair elok ni. Kalau tak ada ilmu macam mana? Tengok je lah. Nak boleh buat apa? Aku kan kata hantar kedai. Hantar kedai bagus je. Ada ilmu boleh tahu boleh hantar kedai. Tapi jangan hantar kedai keling botol. Hantar kedai repair lah. Boleh faham ke saya cakap apa ni? Saya nak ajar apa? Nak prinsip apa? Orang tak ada ilmu, tak ada iradah. Satu, dia ajar sekuens kudrat, iradat, ilmu, hayat. Pasal apa? Kudrat, iradat, ilmu. Pasal dah ada kudrat, mesti orang yang buat mesti ada kehendak. Orang yang ada kehendak macam mana? Mana boleh ada orang ada kehendak melainkan ada ilmu? Kalau dah kata nak berniaga, nak berniaga apa? Buka kedai runcit lah. Reti ke nak buka berniaga model, nak jual, pandai ke nak bercakap, nak panggil, tarik orang pelanggan mana? Nak berniaga apa? Nak buat ayam gunting. Ayam gunting lah, nak jual ke? Ayam gunting, ayam bakar, buat sate ke? Ada ilmu buat sate? Nak goreng ayam pun tak reti. Nak buat sate mana? Contohlah, contoh. Betul saya cakap. Itu sekuens berfikir, mak. Saya nak cerita sekuens berfikir kenapa susun kudrat, iradat, ilmu, hayat. Yang saya nak cerita ni apa? Ada kitab susun macam mana? Macam mana? Hayat, ilmu, iradah, kudrat. Kenapa? Tengok. Kalau kita ada jasad, bolehkah ada kudrat kalau tak ada hayat? Bolehkah ada kudrat? Boleh tak melihat kalau tak ada hayat? Boleh tak ada akal tak ada hayat? Tu nak bagi ada apa dulu? Hayat dulu. Tu hayat dulu. Jadi hayat ni apa? Hayat ni adalah satu sifat nak mengesahkan segala sifat yang menyebabkan ada idrak kat kita. Tu bahasa dia pakai. Tak ada hidup apa ya? Tak ada hidup. Tu dah tanya ni, kalau kita tak hidup, buat apa? Tanam je lah. Tanam je lah. Mati. Simpan busuk lah. Okey, dah hidup. Apa yang penting sekali? Lepas hidup, apa penting sekali? Makan minum? Tidak. Makan minum lambat lagi. Lepas hidup, apa ada? Ilmu. Mesti ilmu dulu. Hidup. Akai tak ada. Bahasa mudah akai tak ada. Macam bilik ICU. Hidup. Tit. Nak makan. Nak minum. Nama siapa? Hidup. Tapi tak ada respon apa? Tanya nama tak tahu. Nama siapa? Macam mana? Dari mana datang kat mana ni? Jumpa awak ni accident. Tak ada respon. Hidup. Tak ada apa? Tak ada. Pengetahuan apa pun tak ada. Nama pun tak tahu. Nombor IC? Nama pun tak tahu. Nombor IC apa? Satu jangan tak tahu, masuk hospital esok tiba-tiba orang tanya IC. Accident, sedar-sedar. Nombor IC? Nak tanya apa dah? Apa tujuan dia tanya nombor IC? Ingatan ada tak? Ingatan ada pun tak? Tak tanya, tak percaya, tanya orang pernah masuk hospital. Tambah, pernah koma 3 hari, 4 hari. Mana roh? Doktor tanya 14 kali. Roh. Dia koma berapa hari? 5 hari. Sedar-sedar tu kalau ikut kaedah doktor ni, koma 5 hari. Selepas pada aksiden ni selalunya habis. Sedar. Doktor tanya nombor IC tu. Nombor IC? Sebut spontan ni. Ui, boleh sebut nombor IC?
Cikgu, doktor tu belah. Betul? Mari. Tanya lagi. Nombor IC? Doktor macam tak percaya. Belah pula. Betul? Nombor IC? Sampai ni orang yang sedar ni, apa jadah doktor ni tanya nombor IC? 14 kali doktor tanya. Pasal apa tu? Doktor tak percaya. Orang koma macam ni tanya-tanya nombor IC ingat. Nama ingat tak ingat lagi. Nombor IC ingat. Nombor IC pun sebut gagap-gagap pun. Sebutlah nombor IC. Sebut sekali lagi. Maksudnya ada ingatan lah tu. Ada ingatan lah. Kalau tanya nombor IC, geng, memang tak ada apa. Nama? Nama isteri? Nama anak? Apa? Ada apa? Okey. Tak, dia mesti hak ni dulu. Baby dia dah hidup. Okey. Dia teriak tu ada hal lain tu. Tapi apa benda tu? Dan dia ada sebelum ada kehendak nak minum, sebelum ada kehendak ada apa? Tu yang mula-mula hayat dulu. Sebelum dia ada kehendak nak minum, nak susu, dengan tu ada kederat, kan? Sebelum ada kehendak ada apa tu? Dia ada ilmu tu. Otak dia boleh fungsi. Aku ni lapar, aku nak makan. Dia pun ada kehendak. Kehendak dia tu dia zahirkan dengan menangis. Contohlah. Tak pun cari. Kenapa ada orang tu? Hidup dulu. Pengetahuan tu ada, akal tu ada. Lepas tu buat ada kehendak, lepas tu baru dia zahirkan dengan kederat, dengan perbuatan zahir, jerit, menangis. Itu tartib kesempurnaan Allah Ta'ala bagi jadi kat kita ni. Dia bagi hidup, dia bagi ilmu, lepas tu dia bagi kehendak, bagi perbuatan. Satu ada ulama susun dengan hayat, ilmu, iradat, kudrat. Susun tu bukan apa? Susun tu dipanggil tartib ta'akul. Susun mengikut sekuens berfikir. Mana sepatutnya nisbah berfikir mana nak susun dulu. Kita selalu dengar kudrat, iradat, ilmu hayat. Yang tu pun ada munasabah dia. Yang ni pun ada munasabah dia. Cuma atas kita bicara takrif dan definisi ni, kalau itu hayat ni apa? Dia satu sifat untuk mengesahkan segala sifat-sifat lain. Pasal tak ada hayat, kalau tengok masuk hospital, tengok meter dia macam mana? Faham? Apa? Mati lah. Tak payah tanya lah iradat, kederat apa. Tanya nombor IC apa. Lurus saja. Tak ada langsung. Tak ada apa. Graf dia. Lurus je. Doktor kelang kabut lah tu. Kalau ada alat apa nak masalah dia, masalah komplikasi jantung apa? Dia ambil alat tu. Panggil apa? Entah apa nama kan. Tahu apa benda alat kan? Yang buat apa? Tuh. Kan. Nak bagi gerak jantung tu. Kan? Jantung tak gerak nyawa tak ada apa lah. Tak apa lah. Itu saya sebut dalam konteks jantung betul tu makhluk kan. Macam mana pun atas sekuens kita berfikir ni nak sabit. Takkanlah Allah Ta'ala dia yang jadikan semua kita ni, tapi tak sabit hayat. Bahkan Allah lah yang hayat. Huwal hayyu. Dia jualah yang hidup. Itu yang kalau kita faham Quran dengan uslub Quran tu, Masya Allah. Tambah kita nak ambil tauhid, kita memang faham lah Allah Ta'ala hidup. Satu lagi kepahaman nak kena ada apa? Huwal hayyu. Apa dia? Dia jua yang hidup. Saya ada sebut, kedah-kedah kita ambil ilmu Quran ni, apa dia? Huwa tu mubtada, al hayyu tu khabar.
Huwa tu makrifah, al-hayyu tu makrifah. Mubtada' dengan khabar ni, mubtada' memang wajib makrifah. Tu asal hukum mubtada'. Khabar biasanya tak makrifah. Zaidun qaimun, Zaidun mesti makrifah. Khabar tak kena makrifah. Tapi kalau khabar pun makrifah, dia tufidul hasra. Dia akan memahamkan dengan mana pengkhususan. Jadi huwal hayyu, bermula Allah, dialah al-hayyu, Tuhan yang hidup. Apa maksudnya? Allah, dialah jua yang hidup. Dia jua yang hidup. Apa maksud dia jua hidup? Yang hidup ni Allah saja. Selain pada Allah, ma'asiwa Allah, makhluk ni, mungkinat ni apa? Mungkinat ni apa? Mukhalafah. Oh taklah. Apa? Mati. Mati apa ni hidup? Ya. Allah bagi hidup itu. Kita kan hidup asal. Kita tak ada pun. Orang baru rasa, kita ni tak ada. Allah bagi ada aku. Allah wajib ada, aku harus ada. Yang tu ulama kita susun tu. Apatah lagi dalam konteks nak hidupkan hati, nak rasa ada perasaan, mengenal diri, mengenal ilahi, yang tak boleh aku hidup ni melainkan Allah lah Rabbi. Allah lah atur aku. Allah yang urus aku. Allah bagi ada aku. Allah bagi hidup aku. Allah bagi akal aku. Allah bagi iradah kat aku. Allah bagi kehendak kat aku. Allah bagi kedekat kat aku. Allah bagi mendengar aku. Allah bagi melihat aku. Allah bagi bercakap kat aku. Barulah ada, semua orang Ta'ala bagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baru ada kehendak nak puji Tuhan. Ada baru kehendak nak syukur ke Allah Ta'ala. Kalau duk rasa aku hidup, duk rasa aku ada akal, duk rasa aku ada kehendak, duk rasa aku ada kedekat aku. Aku boleh melihat. Ikut aku pasal tak kenal. Yang ni ada zat yang memberi kita, dan zat tu adalah zat Allah. Itu prinsip belajar tauhid tu, mesti ambil betul-betul. Memang kita faham Allah Ta'ala hidup, itu memang lama dah kita dengar. Tapi nak dengar dengan nak faham dengan itu, kita ada perasaan bertuhan. Apa dia? Huwal hayyu. Apa dia? Allah, dia jua hidup. Aku ni, ada Quran sebut lah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ayat Quran tu pun turun masa Rasulullah hidup lagi tu. Sebut Quran apa? Innaka mayyitun, sesungguhnya kamu ni mayat. Innaka mayyitun, bukan innaka satamutu. Innaka tamutu, kamu akan mati, bukan dengan fi'il. Innaka mayyitun dengan isim. Bila isim ni menandakan sebut, engkau ni memang mayat. Memang mayat. Kalau ulama zahir dia kata, tafsir ayat Quran tu, innaka mayyitun, engkau akan mati. Sedangkan ayat Quran tu bukan cerita engkau akan mati. Pasal dia bukan fi'il. Innaka tu sungguhnya engkau tu ayat Quran tu ke Muhammad tu. Mayyitun bukan fi'il. Fi'il you will die. Tu fi'il lah. Ni you dead person. Bukan you will die. You dead. Bubuh saya orang putih, bubuh pada reti gitulah bodoh-bodoh tu. Innaka mayyit isim. Engkau mayat. Bukan engkau akan mati. Ni hidup pun mayat je. Ya. Ni hidup. Memang aku mayat. Engkau yang hidup dengan aku. Ahyaitani. Engkau hidup dengan aku. Ni bangun tidur ni macam mana? Allah, dia ahyani. Dia yang hidupkan aku. Ahyana, dia yang hidupkan kami, kita ni. Baru ada perasaan ketuhanan tu. Baru rasa pemberian Allah Ta'ala kat kita. Nak hidupkan hati yang ni. Tak hidup ni, hati tak hidup. Perasaan bertuhan tu tak ada. Satu perasaan bertuhan ni ada bila kita rasa yang asal kita ni tak ada, Allah bagi ada. Tu yang Allah bagi ada. Ni aku ni, Allah yang membaharukan aku. Allah memang sedia ada. Aku ada ni bukan akan binasa. Allah kekal. Semua sifat kesempurnaan tu memang milik Allah. Kat kita ni opposite dia. Atas kita bicara hayat, memang Allah Ta'ala hayat. Kalau Urdu saya ngaji ada guru sebut macam mana?
Ungka ana merah hayat, ungka jana merah mayat. Merah mayat. Ungka ana merah hayat. Engkau ada kat aku, engkau datang kat aku, tu bahasa lah. Aku hidup. Ungka jana merah mayat. Engkau pergi, aku mati. Apa maksudnya? Kalau tak ada pemberian engkau bagi hidup aku, Allah, aku tak ada apa. Engkau beri kurniaan hayat pada aku hidup. Oh, macam tu kah? Ya. Dan memang kita tak nafi pun benda tu kan. Cuma perasaan tu tak hidup. Hadanallah ila siratil mustaqim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita tunjuk jalan betul. Nak faham apa asal? Nak faham hayat ni dia satu sifat yang besar yang mengesahkan sabitnya segala sifat kamalan yang lain. Tanpa hayat no function. Jangan kata makhluk ni kan, kipas ni petik Swiss tak berjalan. No, Swiss petik tapi tak berjalan tu kan. Yang rosak ke apa? Satu hal. Kalau petik-petik memang tak berjalan, buat apa? Lempar je lah, panggil kelin motor je lah. Kenapa? Dah tak function. Mati. Mati. Tak ada otak tu lain. Jam tu, kalau dia pusing lagi, tapi kipas lah. Apa? Dia tak boleh kona kiri kanan lah. Macam mana? Itu pun rasa macam nak lempar je. Nak cerita ada benda tak sempurna tu kan. Hidup tapi nama tak ada. Kita lah misalnya hidup, makan tak ada kehendak, minum tak ada kehendak, semua orang urus kita. Berak, kencing, orang urus. Pampers. Agak-agak siapa suka? Ya. Orang suka apa? Orang suka kita mati, tanam je. Betul tak? Kita tak ada perasaan ke Allah Ta'ala pasal apa? Kita tak ada apa perasaan ke Allah Ta'ala pasal kita tak tahu kot yang Allah Ta'ala sempurna. Kalau kita tahu dia sempurna macam mana? Ya Allah, kau yang hidupkan aku, kau bagi rezeki aku, kau bagi melihat aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni nak sebut zikir pun tak boleh. Punya kedekut mulut nak sebut tak mau. Orang lain zikir, aku zikir dalam hati, tak kucing. Saja saya buat mulut itu kan. Tak zikir pun. Tambah tak naik jemaah subuh tak nampak. Lagi aku. Aku zikir dalam hati. Tak kucing lah. Sebelum dalam hati kau ajar sebut dengan mulut dulu. Tu semua tu latihan tu. Latihan. Ni kita belajar ni yang saya duk tanya ni apa? Ni latihan berfikir. Baru berfikir ni kepala otak kita ni baru dia boleh berfungsi kan. Dia boleh menjana sesuatu. Dia. Otak kita ni bila dia berjalan ni, baru kata, aku ni asal tak ada, dia bagi ada. Aku ni mayat asal. Memang mayat, air mani. Kan? Kalau nisbah Nabi Adam, khalaqahu min turab. Allah Ta'ala cipta dia daripada tanah. Kita pun daripada tanah. Tapi tanah ada pokok, ada tanah. Betul Allah Ta'ala jadikan binatang. Binatang ni pun makan pokok. Jadi ada sumber tumbuhan, ada sumber haiwan. Tapi asal dia apa? Tanah juga. Tapi with proses, jadi air mani, itu jadi kita. Jadi asal apa? Kita benda mati. Ni boleh hidup macam mana? Allah Ta'ala yang jadikan khalqan min ba'di khalqin. Satu kejadian lepas satu kejadian. Nutfah, alaqah, mudghah. Lepas tu, jadikan dalam bentuk tulang. Fakasawnal idhama lahma. Bungkus tulang tu dengan daging, tiup roh. Baru hidup. Siapa yang hidup ini? Aku ni apa? Kuntum amwatan. Satu dalam Quran sampai timbul persoalan macam ni. Allah Ta'ala datang kan. Kenapa kita ni jadi bodoh dengan macam mana? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Macam mana kamu ni boleh kufur? Tak sedar langsung ke Allah Ta'ala ni. Tak ada perasaan langsung ke Allah Ta'ala ni. Kamu ni asal mayat.
kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum. Kemudian dia bagi hidup kita ni, dia bagi hidup asal aimani. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Kita kena tengok asal kejadian kita daripada apa? Daripada air mani tu. Daripada air mani tu. Air mani tu bukan Allah bagi hidup kita. Asal sotek. Air mani tu ada juta-juta sperm tu. Satu tu disenyawa kan. Siapa bagi senyawa tu? La ilaha illallah. Kita kalau faham tauhid macam tu macam mana? La ilaha illallah. La ilaha. Baru boleh beramal. Jadi punca nak beramal apa? Ilmu. Satu sekali lagi, semalam pun dah sebut lah. Jangan duk kata, aku main nak beramal aja. Kepala otak kau. Mana boleh nak beramal kalau ilmu tak ada? Dan ilmu macam mana nak boleh ada? Mesti kau kena ingat semua disiplin-disiplin ilmu. Nak zikir macam mana? Kau tak tahu siapa mazkur. Nak zikir tapi, zikir ya. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Kau tak tahu siapa yang kau sebut. Kau tak faham, kau tak kenal siapa yang disebut. Kau nak capai siapa disebut, tak ada. Ilmu nak faham situ tak ada. Sebut Allah tapi kau tak kenal siapa Allah. Kita nak berzikir, jangan tak tahu. Kita berzikir ni, yang kita duk zikir tu, hak itulah yang bagi kita berzikir. Yang kita duk zikir, Ya Allah, la ilaha illallah. Yang kita duk berzikir ni, kita duk ingat ni, yang kita duk ingat itulah yang bagi kita boleh ingat ni. Nak kenal Allah Ta'ala sampai macam tu. Sampai yang kita zikir ni, kita bukan bangga dengan zikir kita yang kita buat. Tapi, kita berzikir tu, rasa kedilnya aku dan aku tak boleh zikir ni. Manakala Allah lah bagi aku zikir. Baru zikir. Itu baru zikir apa ni? Mesti faham situ ada ilmu situ. Kau ada tak? Zikir kita tak ada apa. Zikir kosong ya. Bahasa dia apa? Sampah ya zikir kita tu. Istilah kain buruk ambil ni. Ambil. Tu zikir kau. Hui, kasar ni bahasa. Kalau orang buat baju lah bagi kita ni baju. Baju apa? Ni, baju ni. Ambil baju kau. Macam mana? Apa perasaan? Itulah kita. Kita zikir la ilaha illallah. Itu nilai zikir. Ambil zikir kau. Ni. Kalau macam ada bini ya, kita sebut yin ling ling. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Ling ling, aku cinta padamu. Ling tu dah ling lah, kelin tu kelin. Aku cinta padamu, aku cinta padamu. Macam mana? Agak dia dengar macam mana? Nyampah aku dengar. Siapa? 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 Tak ada perasaan. Cuba sama. You give me life. You give me hope. You guide my life. Sebutnya tu macam mana? Kalau abang tak ada, saya tak tahulah apa jadi dalam hidup saya. Tak ada orang nak ajar saya sembahyang. Contohlah macam mana? Suami tu dengar macam mana? Macam tu dia menilai aku ni. Aku pun tak ajar dia terang mana pun. Kalau abang tak asuh saya macam ni, saya entah free hair, tak jadi mak rock mana, minah rempit mana, tak tahulah. Muncullah kahwin dengan abang. Bungkus-bungkus macam ni. Alhamdulillah. Terima kasihlah. Ya Allah, kau lah bertemukan dan berjodohkan dengan suamiku. Tu tak ingat tak Allah Ta'ala. Inilah Nabi Muhammad ajar syariat. Inilah suami aku yang ajar aku, supaya aku boleh laksana syariat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina. Ada perasaan semua dengan Allah, dengan Rasul, dengan suami. Kalau tidak ada, beku. Saya nak ajar apa ni? Nak ajar prinsip hidup, hayat mengesahkan hak lain, dan nak hidupkan hati kita. Sederhanalah sikit saya sebut tu kan. Nak hidupkan hati kita, tak mana? Kalau hati kita hidup dan kita sedar dan faham yang Allah ni huwal hayyu, tu asal pokok saya sebut. Dia jua yang hidup, kita ni mati. Betul? Allah Ta'ala hidupkan kita. Allah Ta'ala bagi hidup. Kalau orang bagi RM10 pun tak ingat.
Orang bagi RM10, best tak? Tak best. Kalau bagi RM50, best tak? Kalau bagi RM500, best. Bagi RM50,000, best. Allah Ta'ala bagi hayat, mana mahal lagi dengan 5 juta? Kalau orang bagi 5 juta, seronok bagi 5 juta. Tak rasa apa-apa. Kayu orang apa ni? Bagi 5 juta, seronok. Hayat berapa juta? Ya Allah, engkau bagi aku hidup. Kalau mati, rasa dalam hati, kalau mati, ya, Alhamdulillah. Kita tak dapat lagi macam tu. Saya sebut saya lah, tak dapat lagi. Satu saya ada sebut macam kali, kalau orang yang kenal Allah Ta'ala ni macam mana, hampir mustahil dia lupa dengan Allah Ta'ala. Kalau orang bagi kita 5 juta, hampir mustahil lupa dengan siapa bagi kita 5 juta. Orang dia, aku macam ni pasal 5 juta tu. Kalau tak ada 5 juta tu, aku tak tahu lah. Macam tu. 5 juta apa, bagi RM50 pun, sebab RM50 tu aku modal, aku boleh meniaga dulu. Terima kasih, ingat sangat aku kan dia. Kalau aku susah dulu, dia lah bantu. RM50 je pun. Yang ni apa kat kita ni? Allah bagi kita hidup ni. Kita tak rasa apa-apa ni. Hidup tu mengesahkan apa yang ada kat kita. Allah, teruknya kita ni. Yang tu muhasabah diri. Astagfirullah. Aku tak ingat dia, aku tak sedar dia, aku tak rasa perasaan dia, tak ada feeling kat dia. Okey, saya sebut dalam bentuknya tu sikit lah. Yang ni apa ni? Inilah tauhid. Jadi atas sebut tu prinsip dia sama. Tentang mana? Hayat nak mengesahkan ada sifat yang lain. Nak cerita hak tu. Semua saya nak cerita tu nak mengesahkan cerita hak tu. Baik. Bermula ini tarif ini mana? Yang kata hayat ni satu sifat yang wujudiah qadim, berdiri di zat Allah Ta'ala. Tarif ni muhtamal, bahawa muhtamal ni bahasa Arab, maksudnya boleh diihtimal, boleh ditanggung bahawa keadaannya bagi hayat yang qadim saja, dan iaitu yang munasabah pada tempat ini. Dia kata tarif yang disebut tu, hayat ni adalah sifat wujudiyah lagi qadim, berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala. Itu asal tarif dia. Jadi tarif tu boleh tanggung keadaannya hayat ni ialah bagi hayat yang qadim saja. Hayat ni hayat yang qadim saja, atas takrif hayat tu macam tu. Maksudnya hayat pada Allah Ta'ala saja takrif macam tu. Iaitu yang munasabah pada tempat ni. Tempat kita belajar tauhid ni memang itu takrif ni. Memang ini memang layak ke Allah Ta'ala sajalah sifat ni. Itu. Dan muhtamal dan boleh tanggung bahawa keadaannya hayat tu bagi tiap-tiap satu daripada hayat yang qadim dan hayat yang baru. Dia kata boleh juga definisi itu untuk makhluk yang dengan itu boleh berlaku pergerakan. Tarikh hayat boleh juga dipakai kepada makna makhluk. Jadi kalau kita hidup, apa makna hidup? Hidup satu sifat yang wujudiah, yang ada di zat kita, yang mengesahkan dengan boleh melihat, boleh mendengar kat kita. Dengan tu, dengan adanya hayat tu, kita boleh mendengar, boleh melihat, boleh bercakap. Tarikh tu kan boleh juga ke kita kan. Dia kata boleh ihtimal tarikh tu boleh ke baru. Itu sikitlah dia nak bincang tarikh tu. Pasal tarikh hayat ni sah untuk dipaham dan diertikan kepada makhluk dengan sifat hayat, barulah ada segala sifat kesempurnaan lain. Takrif hayat tu sah untuk huraikan ataupun definisikan, takrifkan dia tu ke Allah Ta'ala, sah untuk takrifkan dia ke makhluk.
Tapi yang lepas, contoh ilmu. Ilmu apa makna? Inkishaf. Boleh tak kata, dengan ilmu ni nyata setiap satu. Kita ada ilmu tak? Kenapa kita tak ada ilmu? Kita tak ada inkishaf tu. Boleh faham saya cakap apa? Kita ada iradah tak? Iradah dengan takrif sifat iradah Allah Ta'ala. Saya tanya ni atas disebut ihtimal tu lah. Ilmu Allah Ta'ala, ilmu macam mana? Ilmu inkishaf tu. Kita ada inkishaf. Kasyaf pun tak ada, nak inkishaf apa? Allah bukan kasyaf, tapi inkishaf. Makhluk ada inkishaf. Jadi takrif ilmu tak boleh pergi kat makhluk. Takrif ilmu pada Allah Ta'ala. Sifat wujudiyah yang qadim, azali, sabit di zat dengan dia. Nyata setiap satu. Makhluk tak dapat sifat tu. Makhluk tak boleh. Tak boleh. Itu ilmu. Iradat. Sifat yang berdiri di zat Allah Ta'ala dengan sifat itu Allah Ta'ala menentu setiap satu. Kita boleh menentu ke? Mana ada sifat menentu tu kat kita? Kita apa yang Allah Ta'ala tentu? Tak ada langsung kat kita. Tak ada langsung kat kita. Kudrat. Sifat yang wujudiyah, qadim, azali, sabit di zat Allah Ta'ala. Dengan itu Allah Ta'ala mengada dan meniada. Ada kat kita kudrat yang mengada dan meniada? Ada? Tak ada. Tarif kudrat, iradat, ilmu tu tak boleh kat kita sikit pun. Tak ada sikit pun. Tapi hayat, satu sifat yang ada di zat, dengan itu sah ada idrak lain. Sah untuk takrif tu tak kita. Ada hayat baru boleh melihat. Ada hayat baru boleh mendengar. Ada hayat, sabit ilmu Allah Ta'ala, sabit kudrat Allah, sabit iradah Allah Ta'ala. Itu kata takrif tu boleh ihtimal kepada makna qadim saja, ke Allah saja, ataupun takrif tu boleh ihtimal kepada takrif hayat makhluk. Yang dengan ada hayat, maka akad kita ada segala sifat idrak. Idrak tu melihat, boleh mendengar, boleh bercakap. Memang betul kan? Memang macam tu kan? Jadi takrif tu sah pakai kita. Tapi takrif ilmu yang lepas. Takrif iradat dah lepas. Takrif kudrat yang lepas. Tak sah untuk dipakai ke makhluk. Itu dia nak bahas itu. Itu yang kita muhtamal tu. Saya nak syarah kitab tu. Saya syarah kitab tu. Satu ngaji ilmiah, satu ngaji saya sebut memahamkan nak hidupkan hati, ada perasaan Allah Ta'ala. Yang tu satu menyambil itu. Okey. Siap. Harapnya boleh faham itu. Ilam ketahui ilmu bahawasanya hayat. Sikit lagi. Yang ni kefahaman yang ada kat pengarang ni. Yang ni saya tak simpan dalam kepala ni. Tapi ini istilah dia. Tapi tengok dia sebut betul je. Tengok dia kata apa. Ketahui ilmu bahawasanya hayat yang baru itu lain daripada nyawa. Kita kadang faham sekali ya tak? Hayat lain, nyawa lain. Nyawa ni apa nyawa? Kita nyawa tu hidup lah, hidup tu nyawa lah, nyawa tu hidup lah, hidup tu nyawa lah, nyawa tu hidup lah. Selalunya kita faham itu tak? Tengok dia kata hayat itu lain daripada nyawa, maka bukanlah nyawa itu hayat yang, dan bukanlah hayat itu nyawa. Tak? Jadi tak menyawa lah. Tak menyawa tu apa? Tak menyawa itu mapuh lah weh. Tak ada hayat. Dia ni hidup. Macam mana hidup? Dia hidup tu menyawa lah. Kita memang kita pakai macam tu kan. Hayat dan nyawa kita pakai sekali. Tapi bab ni atas huraian pengarang. Yang ni kalau ikut dia bukan istilah akidah, bab akidah. Seingat saya ngaji kitab Arab. Seingatlah saya pun takat duk lalu tu lah. Takat duk lalu duk sedar kut masa tok guru mengajar tu saya tidur ke saya tak tahu lah. Tapi jarang saya tidur mengaji. Apa saya nak sebut ni? Kalau dalam kitab Arab seingat saya ni tak tahu lah. Tu saya kata nisbah saya duk ingat lah. Tak ada ni pasal dia istilah nyawa dan hayat ni
istilah Melayu. Nyawa dan hayat tu. Pasal apa dia kata nyawa lain, hayat lain? Kerana dia punya alasan. Kerana terkadang, yang ni faham ni memang faham tu apa orang Ta'ala ilhamkan kat musannif ni untuk dia nak faham situ supaya bezakan hayat dengan nyawa. Tambah pula kita kadang hayat, nyawa, roh sekali lah. Dia ni roh tak ada lah. Tak ada roh apa? Tak ada nyawa lah. Tak ada nyawa apa? Tak hidup lah. Kan? Kita sekali tu. Kan? Kalau ikut dia sebut sini, dia kata tak sama nyawa dengan hayat kerana terkadang didapat orang yang hidup tapi dengan tiada nyawa. Ui. Maksudnya ada makhluk yang hidup. Orang sini faham ni makhluk lah. Dia hidup tapi tak ada nyawa. Betul tak? Nyawa ni apa? Faham nyawa dengan apa dia nak sebut ni? Nyawa ni bernafas. Dah tak nyawa dah. Apa maksud? Tak bernafas. Jadi nafas lain. Kalau kita sebut dengan bahasa kita, nafas lain, hayat lain. Tu memang betul ya. Tu memang lain. Tapi kita selalu sebut nyawa ni menafas. Nyawa ni hayat, hayat ni nyawa. Dah tak nyawa dah dia ni. Apa maksud tak nyawa? Tak hidup dah. Tengok arnab tu tak nyawa. Kita duk belah arnab, dia sebut arnab di mulut ni. Pasal memang pun ada sakit, ada sembelih, ada hidup, ada mati, ada beranak. Itu yang ada beranak ke apa? Tak? Tak berhati tu. Kita pun tak berhati kan. Apa nak cerita ni? Dia tu tak menyawa dah. Tak menyawa dah. Apa maksud tak menyawa? Kita faham tak menyawa tu apa? Tak ada hayat. Pasal dia sebenarnya kalau faham tu dia ada berlaziman antara menyawa dengan hayat. Cek nafas tak ada. Cek nadi tak ada. Ya? Tak ada nyawa lah. Tak ada nyawa maksudnya tak ada hayat lah. Bahasa mudah mati ya. Tengok dia kata ada makhluk yang cuma diguna bahasa, ada orang yang hidup. Terkadang dapat orang yang hidup dengan tiada nyawa. Maksud nyawa ni berapa? Maka sesungguhnya telah dijadikan oleh Allah Ta'ala akan hayat pada kebanyakan daripada jamat. Jamat ni batu, kayu, tu benda-benda yang bukan hidup. Kalau pokok hidup. Pokok hidup tapi menyawa. Pokok menyawa. Pokok tu tak menyawa. Ada orang cakap itu lah. Tapi hidup lah. Itulah beza nyawa kan hidup. Jadi tak sekali lah itu. Jadi maksudnya taklah nyawa tu hidup, taklah hidup tu nyawa. Dia nak pergi hujah situ kan. Pokok ni tak menyawa lah. Pokok tak menyawa. Cakap apa ni? Jadi menyawa hidup mana apa? Nafas. Pokok ni hidup. Pokok hidup. Pokok tak menyawa. Ada pokok tak menyawa. Nyawa ni bab bernafas. Dan lazim daripada bernafasan, yang tu hidup. Kita ada faham lazim tu. Padahal nyawa dan hidup lain. Kata dia berapa banyak Allah Ta'ala jadikan benda-benda yang jamadat. Jamadat ni batu, kayu. Dan menjadikan mujizat bagi seseorang Nabi ataupun karamat bagi seorang wali dengan tiada nyawa. Kalau atas dia cerita mujizat, tu memang tu memang luar biasa. Pasal dia menyalahi adat kan. Tapi macam mana pun ada betul juga dia sebut taklah nyawa tu hidup, taklah hidup tu nyawa. Pasal pokok hidup tapi tak menyawa. Tak menyawa. Tapi kalau kita tengok dari sisi faktor sains, pokok ada pernafasan tak? Ada fotosintesis pula lagi kan. Jadi pokok pun nyawa. Pasal dia pun berlaku pernafasan juga. Dia ambil oksigen, bebaskan karbon dioksida. Malam kan. Kita belajar sains macam tu kan. Siang dia ambil karbon dioksida, dia
bebaskan oksigen. Itu dia panggil fotosintesis. Dia orang ni sains pun tak tahu, ilmu akal pun tak kerti, tauhid pun tak faham. Baru duk mengaji saja tu. Betul, pergi sekolah kebangsaan jumpa tu kan. Fotosintesis pernah dengar? Fotosintesis ni apa? Ambil foto ke apa? Apa? Dia satu proses penguraian. Ambil karbon dioksida, bebaskan oksigen. Panggil sintesis ni dia mesti ada penguraian. Lepas tu gunakan foto, maksudnya berdasarkan cahaya. Oh, panjang lagi saya syarah sains tu. Saya kerti juga kot sains tu. Kerti tu lah. Orang sains lagi dengar gelak saya juga. Apa saya sebut ni? Fotosintesis tu lah. Jadi ada fotosintesis, ada pernafasan. Jadi pokok pun menafas juga. Dalam Quran pun ada. Kata kena hujah ada je masing-masing punya hujahan. Wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Subuh apabila tanafas, subuh apabila dia bernafas. Wow. Dengar, itu majazi dalam Quran. Takkan subuh menafas. Apa maksud subuh menafas? Dia ada unsur personifikasi, unsur perorangan. Subuh daripada gelap dia akan bercahaya. Seolah-olah orang yang mati sedang ada hidup. Asalnya tit asalnya tit was-subhi idza tanafas. Asal gelap. Bila fajar je macam mana? Dengar bunyi burung lah. Subuh je seolah-olah tanafas, bernafas alam ni. Macam tu maksud. Bahasa Quran best. Sikit lah saya sebut tu. Nak cerita bernafas tu. Saya nak cerita bernafas. Tu yang mengaji ni benda seronok dia apa? Faham ni. Baca kitab best tu. Khalid tu. Saya yang ajar prinsip macam ni. Saya ngaji almarhum Tuan Roger Ghazali. Tuan-tuan nak dengar? Nak tahu kata apa? Dia umur, saya ngaji umur 90 lebih lah. Allahumma salli alaihi wasallam. Dia kata apa? Aku ni tak ada kawan lah nak sembang. Yang saing-saing dengan aku semua dah tak ada. Tu bunyi Kedah lah. Dia tak cakap Kedah, dia cakap Perak. Dia kata, saing aku semua dah tak ada. Macam tu dia. Semua dah meninggal, kata dia. Yang tua ni aku je lah, kata dia. Aku tak ada siapa dah nak sembang. Opah kau tu pun, kata dia isteri lama tu kahwin kan. Kahwin muda. Orang muda dengan orang tua ni kerana lain tak masuk. Tak masuk sembang. Dia duduk zaman lain. Sikit sorry saya sebut tu. Zaman lain. Contoh saya lah, saya nak sebut. Contoh saya nak sebut isteri. Saya umur 50 tahun, ada budak 17 tahun kahwin dengan saya. Macam kalau saya 50 tahun, yang kahwin dengan saya 40 tahun, tak ada, lain sikit kan. Tapi saya 50 tahun kahwin dengan budak 20 tahun lah, bahasa mudah kira. Agak-agak macam mana budak tu dengan saya. Ni tok wan aku ni. Dia lain tu, lain cuaca tu. Tak faham saya cakap apa. Dia umur 90, kahwin dengan umur 60. Macam mana? Agak-agak masuk tak? Tu kata dia, aku tak ada siapa dah nak sembang, katanya. Aku sembang apa? Tapi aku sembang dengan Ibnu Malik. Aku sembang dengan Syekh Alusi. Aku sembang dengan Syekh Qurtubi. Aku sembang dengan Ibnu Hajar. Saya mula-mula dengar, saya terkejut tak? Wali ni. Aku tengok kitab dia lah, katanya. Betul. Dia tak ada siapa lah nak sembang. Dia seronok baca kitab ni. Saya nak cerita tu. Dia baca kitab.
malam tadi aku sembang dengan Ibnu Malik, kata dia. Saya mula-mula dengar dia sebut tu. Oi, sembang dia. Aku tengok kitab dia lah, kata dia. Dia cerita, tutik dalam duk ajar tu. Oh, maksudnya dia baca kitab ni, dia enjoy tau. Seronok. Lain lah tok guru kita. Saya sebut guru saya ngaji lah. Lain lah. Dia baca kitab tu, dia macam sembang dengan ulama. Kita baca kitab tak faham. Tak faham. Macam kayu. Macam kayu, macam jamat. Saja saya sebut itu sikit. Asal nak sebut, dia bagi hujah ni, berapa banyak Allah Ta'ala jadikan mukjizat dan karamat pada wali-wali, seperti kata dia, yang batu, seperti kayu yang memberi salam atas Nabi SAW. Hidup tak? Bernapas tak? Tak bernapas, tapi hidup. Jadi nyawa lain, hayat lain. Dia nak bagi cerita tu je. Dia nak cerita tu ya. Cerita tu. Kalau kita kata bab mukjizat, memang lain. Bahkan tu yang saya sebut, pokok hidup tapi tak menyawa. Macam tu. Saya sebut fotosintesi, pernafasan tu tak faham tu, abai lah. Buat susah sikit kepala yang bahas tu. tak ada benda apa masalah pun. Dia bukan ada masalah akidah pun. Tapi akidah dia besar macam mana? Allah jua hidup. Semua makhluk yang lain ni, yang tu mesti betul. Asalnya mayat, asalnya tak ada pun. Bila Allah Ta'ala bagi jadi zat makhluk yang boleh membesar, boleh bergerak ni siapa? Allah yang bagi kita hidup. Tu jangan silap. Tu jangan silap. Jadi sedarkan kita hidup ni pasal apa? Allah bagi kita hidup. Tu jangan silap. Tu jangan silap. Allah bagi kita menyawa. Tu pun jangan silap. Tu jangan silap. Di atas nak bezakan nyawa dengan hidup, tu tak ada masalah mana. Satu saya kata yang tu dia bukan isu akidah ni. Dia sikit apa pendapatan yang didapat oleh pengarah. Begitu juga batu yang membaca tasbih pada tangan Nabi SAW. Rasulullah pernah satu ketika, saya tak ingat sebab urut hadis tu, tapi dia ambil batu, pegang tangan, buka, sahabat tengok ada batu di tangan Rasulullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada ketika Rasulullah berjalan, batu jalan bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu berjalan duk bagi salam kat Rasulullah. Itu orang-orang yang faham ke Nabi Rasul dengan faham ke Tuhan ni, dia tengok batu pun juga dah. Tengok batu, teringat batu bagi tasbih kat Rasulullah. Ahli tauhid tengoknya, tengok batu, Allah bagi jadi batu. La ilaha illallah. Tengok batu ingat Allah, tengok batu ingat Rasulullah. Kita memang batu. Setelah kita ni teruk, saya mengaji tu guru sebut kena entamnya tu, batu sungguh aku ni, memang batu. Tengok makhluk tak jadi apa-apa, patutnya makhluk mengingatkan kita ke Allah Ta'ala. Tengok makhluk mengingatkan kita ke Rasulullah. Tengok kita pun sepatutnya ingat ke Rasulullah. Maksud apa? Saya ada sebut itu kan ayat Quran, antara maksud wa'lamu anna fikum Rasulullah. Untuk ayat Quran tu, yakinlah pada kamu ada Rasulullah. Kat kamu ada Rasulullah. Mana Rasulullah kat kamu ni? Kat kita ada Allah, kat kita ada Rasulullah. Kat kita ada Allah. Kat kita ada dalil menunjukkan Allah. Kat kita ada dalil pada Rasulullah. Panjang tu saya sebut tu, yang tak faham lah. Lagi memang nak berhenti. Tu ngaji lain lah. Ada sambil-sambil saya sebut tu, aku ampal lain. Ada saya sebut? Ada? Macam tak ada Ingat saya sebut apa? Tak apa faham. Dah mengaji tu tak faham. Ada kadang-kadang ada label benda nak faham tu dia macam berat sikit kan. Tu kena ngaji lagi tak? Sebulan cukup? Tak cukup. Okey. InsyaAllah sambung kita wasam'u wal basar. Pelajaran hari ni nak faham apa? Hayat dia tak ada takluk. Hayat atas prinsip dan tarif dia beri satu sifat yang mengesahkan segala sifat kamalat pada Allah Ta'ala yang lain
dia takkan ada melainkan yang mengesahkan adanya sifat tu adalah hayat. Takrifnya tu, takrif pun mengikut sekuens berfikir. Dan di atas hayat tu untuk mensabitkan apa? Dia tak istilah kata dia mengesahkan ada sifat lain. Tu yang istilahnya tak ada takluk. Bukan hayat ni malah menghidupkan Allah Taala. Subhanallah. Bukan. Hayat mengesahkan ada sifat lain. Itu je. Satu istilah dia. Hayat la tata'allaku bi syai'. Okey. Itu kesimpulan. Wasam'u wal basar. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa dan abana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.